بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada hari ini untuk mengulang kaji halaman 80 hingga 84 bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan Ustaz Tarmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita alhamdulillah Ustaz, kita bersyukur pada Allah SWT kita diberi peluang untuk hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita mengulang kaji halaman 80 hingga 84 bersama dengan tokoh ya Ustaz Wan Ainuddin Johan Tilawah Antarabangsa 2016 untuk sama-sama kita melihat bacaan dengan makhraj, dengan tajwid, dan kita berkenalan bagaimana lagi lebih cinta kepada Al-Quran Ustaz ya. Dan pada hari ini kita semalam pun sudah mengikuti kepada ulang kaji halaman 80 di mana pada halaman ini ayat yang dibacakan oleh Ustaz Dr. ataupun Ustaz Wan Ainuddin sebentar tadi ialah berkaitan dengan taubat bagi individu yang sudah ataupun pernah berbuat silap, terlibat dalam aktiviti yang fahisyah, yang keji, maka Allah memberikan panduan untuk taubat. Dan taubat ini Allah nyatakan ya'maluna su'a bi jahalah, ya, melakukan perkara buruk dengan jahil. Ya, bila bercakap tentang jahil sudah pun kita kaji sebelum ini. Jahil itu adalah apabila kita mungkin tahu, ya, tahu tetapi kita masih lagi buat, itu sebenarnya masih jahil kerana tidak mengetahui hakikat ilmu sebenar mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita ingin terus mendalami, mengulang kaji, nak memastikan bahawa halaman 80 hingga 84 ini kita dapat faham dan kita amalkan.
Jom kita mulakan dahulu majlis kita ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin. Allahuakbar. Qari kita Ustaz, subhanallah, bacaan yang di kalangan kami, sahabat-sahabat kami menggelar Ustaz Wan Ainuddin ini sebagai bacaan amat mirip sekali dengan Dr. Ahmad Nuaina, Ustaz. Oh, subhanallah. Syekh Dr. Ahmad Nuaina. 2-3 hari lepas saya tengok Ustaz. dekat YouTube. Yang tengok yang panjang, yang Ya, pendek ni kan. subhanallah. Jadi hari ini Itu dia. tidaklah Kita dengar nanti. kita kecewa ya kecuali kita mendengar bacaan-bacaan Ya. dengan suara yang bagus Ustaz. ya, dengan komentar-komentar Betul, panduan bacaan Al-Quran Ya. daripada Ustaz Wan Ainuddin Ya, nanti insya-Allah Ustaz ya kita nak dengar. InsyaAllah. Jadi ya kita mulakan dulu, dan Ustaz. kita pun banyak juga soalan yang kita nak aju pada Ya. Ustaz Betul. Wan Ainuddin hari ini, terutamanya berkenaan dengan tajwid itu sendiri. Tajwid. Dan Sebab sekarang ni ada- banyak program-program online Ya, ya betul. yang saya lihat juga ramai dia punya follower dia kan. Alhamdulillah ramai orang nak belajar Al-Quran. Tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan yang ingin terus belajar. Dalam masa yang sama juga kita perlu memastikan apa yang kita belajar itu adalah sesuatu yang tepat Yes. ya, agar tidak kita sekadar mengikut-ikut begitu sahaja kan. Baik, Betul. insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz Wan Ainuddin. Ya. Izin Ambo baca Fatihah dulu lah. Pasal orang Kelantan Ustaz. Oh, Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran semua, mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله Astagfirullahalazim. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita dalam kehidupan kita seharian 17 kali sehari kita membaca Al-Fatihah ini sebagai pembukaan kepada Al-Quran. Nama surah Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ada 2 maksud paling kurang di situ. Satu, kita memang akan mengulang bacaan ini pada setiap hari Ustaz ya. 17 kali sehari kita membacanya, yang pertama. Yang keduanya adalah isi kandungan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat dan akhlak yang ada dalam surah Al-Fatihah itu akan berulang daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maidah terus sampai kepada surah An-Nas. Kita akan melihat dalam surah An-Nisa ini sendiri pun kita melihat ada elemen akidah tentang hubungan dengan Allah untuk membersihkan fitrah kita. Contohnya nanti kita akan lihat kalau contoh bercakap tentang ar-rijal qawwamun 'alan nisa, di situ di hujung nanti Allah menyatakan tentang Allah ni aliyan kabira. Ya, kerana apa? Kerana si suami lelaki jangan sampai dia mengotorkan akidahnya, menyatakan sayalah yang paling ketua, paling berkuasa dalam rumah, tetapi sebenarnya yang paling berkuasa, yang paling tinggi adalah Allah Aliyun Kabira. Jadi ada elemen akidah, syariatnya apa, seperti mana ayat yang dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi tentang taubat sebagai satu syariat, sebagai satu akhlak kita bersama Allah, dan juga ada akhlak pada ayat 19 ini sesama ahli keluarga, bersama pasangan, ada istilah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, iaitu kita bergaul dengan pasangan dalam keluarga kita dengan cara yang paling bagus. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini Ustaz, kita nak bertanya kepada Ustaz Wan Ainuddin. Mungkin peringkat awal ni saya silakan Ustaz Tarmizi. Ustaz Wan Ainuddin, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, saya tertarik dengan kata-kata Ustaz tadi, Ustaz Fazrul tadi. Alhamdulillah Ustaz, kita melihat masyarakat kita begitu bersungguh Ustaz dalam mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan banyak sekali kelas-kelas pengajian Al-Quran secara online ataupun offline. Banyak sekali followers. Cumanya apa yang kita khawatirkan, yang kita bimbangkan ialah mutu bacaan ataupun
ilmu yang kita dapat daripada kelas tersebutlah. Maksudnya Ustaz kata, dan kita pun di awal-awal dulu pun kita berkongsi dengan para penonton bagaimana syarat-syarat pengajian Al-Quran, mestilah mutawatir, mestilah bertepatan dengan guru yang kita ambil dan sebagainya, guru-guru yang muktabar dan sebagainya. Sebab timbul juga isu Ustaz, isu pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa antaranya Ustaz, untuk yang pertama ni barangkali kita boleh bertanya dengan Ustaz Wan Ainuddin, sifat huruf dan juga makharijul huruf itu sendiri, ada setengah-setengah pandangan mengatakan bukan daripada tajwid Ustaz. Sedangkan kita telah berkongsi kan, kena tahu tempat keluar dia, sifat dia kita akan belajar. Jadi ada setengah pandangan kata bukan tajwid. Mohon komen daripada Fadil Ustaz Wan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga sahabat saya Ustaz Tamizi Rahman. Pertamanya kita kena kembali kepada definisi tajwid. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah taala, tajwid itu apa? Wa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Jadi tajwid antara definisi maknanya adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan huruf itu hak baginya, bagi huruf tadi, min kulli sifatin wa mustahaqqaha, iaitu daripada sifat dan juga mustahak baginya sifat tadi. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Jazari dalam ta'rifan tadi ialah hak dan juga mustahak itu adalah termasuk sekali makhraj dan juga sifatnya. Dan kalau kita tengok ta'rifan yang diberikan oleh para ulama apa itu tajwid, maka ialah satu ilmu yang mana menetapkan satu kaedah membaca ayat-ayat suci kalamullah dengan kaedah ataupun dengan bacaan yang benar seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diterima oleh Rasulullah daripada Jibril alaihissalam. Jadi kaedah ini kalau kita tengok kat sini dah masuk mencakupi di dalam definisi mana-mana ulama bila letak definisi tajwid secara istilahnya, istilah masuk dalam tajwid itu membaca Al-Quran, menyebut huruf dengan daripada makhrajnya dan juga membetuli sifat. Dan jumhur mengatakan sebenarnya tajwid itu keseluruhannya makhraj dan sifat. Keseluruhannya makhraj sifat. Sebab apa kalau kita bahas hukum pertemuan dua sifat pun perbahasannya daripada makhraj sifat. Makhraj dan sifatnya. Kita bahas apa pun dikembali pada makhraj sifat. Jadi alangkah kita kata pelik ataupun ajibnya bila kita mengeluarkan makhraj dan sifat ni daripada tajwid kita letak asing. Sedangkan dia berada dalam sebenarnya bila bercakap tentang makhraj, sifat dan tajwid ni lah ya, kalau katakan di peringkat universiti lah kan, sebenarnya dia dipelajari di bahagian mana tu, di bahagian qisam ataupun tafsir ke qiraat ke, biasanya lah kan, pasal mungkin nak melihat susu galur bila kita bercakap tentang cikgu-cikgu yang mengajar kan, kadang-kadang mungkin kalau saya dulu belajar tajwid dekat sekolah rendah, sekolah menengah, jadi maksud tajwid pun ingat-ingat begitu je lah kan. Tapi kalau bila cikgu yang mengajar betul-betul itu sudah tentunya ada sumber. Jadi kalau Ustaz boleh kongsikan sikit pengalaman Ustaz belajar tajwid, dan juga biasanya tajwid ini didalami betul-betul ya, di peringkat mana biasanya, silakan. Kalau kita kata tajwid ni pelajari peringkat mana, kalau orang ambil kuliah Quran lah biasanya orang mengaji kitab tajwid secara mendalam sikit, itu pun dia ada silibus dia. Tapi biasanya mendalam pengajian tajwid ini bila pelajar itu pergi bertalaki dengan syekh, dengan guru di luar biasanya secara berkitab, betul mendalamnya. Tetapi nak cerita di manakah asalnya tajwid? Asalnya daripada ilmu bahasa Arab sebenarnya. Dan orang yang pertama yang meletakkan kaedah tajwid ini pun adalah orang yang ulama di dalam pakar dalam bahasa Arab, Imam Al-Khalil. Al-Khalil adalah imam ataupun Imam Al-Kabir azim dalam bahasa Arab. Dan di mana letaknya bab tajwid dan juga makhraj sifat ni? Di akhir kitab-kitab lughah. Di akhir kitab-kitab lughah. Kalau kita sebut kitab yang besar, Imam Al-Khalil dalam kitab Al-Ain, kitab Al-Kitab.
kitab Alkitab. Kalau kita dalam Imam Sibawai dalam kitab Al-Ain. Al-Ain. Jadi di hujung ya? Di hujung kitab lughah. Walaupun lughah tapi ada bincang pasal makhraj huruf dan juga Kenapa? Sebab ulama lughah pada ketika itu bukan sekadar lughah tetapi mereka fasih dalam menyebut huruf Arab. Dia fasih. Okey, fasih. Dia fasih. Bila fasih, maka mereka ni tiba satu masa mereka merasakan bahawa kalau tidak dibukukan cara menyebut huruf ini, Al-Quran akan hilang. Jadi mereka pun seperti mana Imam Al-Khalil, seperti mana yang diriwayatkan oleh murid dia sendiri Imam Sibawai mengatakan innal khalila zaqal huruf. Sesungguhnya Imam Al-Khalil itu adalah seorang yang menikmati huruf. Zaqa ini satu perkataan yang digunakan untuk makan. Ya, zuq ya, ada zuq makanan. Maknanya apa dia? Imam Al-Khalil ni dia boleh tulis mana tempat keluar huruf dengan cara dia cuba menyebut huruf tadi. Tapi kita kalau kita test huruf, ramai orang tak tahu mana tempat keluar dia walaupun tetapi sampai tahap tu maknanya fasih dia. Fasih. Dan pada ketika itu para ulama apabila dia tulis, para ulama pada zaman dia itu semuanya menerima ataupun memberikan pengiktirafan kepada tulisan beliau. Jadi itu adalah antara perkara penting ya, memahami tentang susu galur sumber ilmu tajwid ini ya, dan saya pun baru tahu ya tentang biasanya kalau belajar lughah nahwu ke apa sebagainya itu di situ sajalah kan, tapi dia ada kaitan dengan fasahah sebentar tadi, kefasihan dalam menuturkan sesuatu perkara. Kalau belajar bahasa Inggeris misalnya dia tak ada standard kan, dia US American English ya dengan UK. Kalau kata how are you dia boleh telan daripada sini je kan, tapi kalau di US mungkin dia how are you lebih kurang gitu kan. Jadi dia ada perbezaan, tetapi bila kita bercakap tentang bahasa Arab ini dia ada sumber ya daripada satu, dan ini yang dikongsikan sebentar tadi untuk kita lebih memahami bahawa makhraj dan juga sifat itu ya penting dalam kita membaca, apatah lagi kalau kita bincang sebelum ini makhraj dan sifat ini menyebabkan dia ada kaitan dengan zikir ya, zikir yang akan memberi kesan kepada hati kita. Ya, kalau ia tidak diambil perhatian, orang nak menyanyi pun kena belajar vokal Ustaz ya, kena belajar vokal, suara apa sebagainya itu. Jadi sebutannya itu perlu tepat, kalau tidak dia akan sumbang ya, dia punya bunyinya itu. Apatah lagi kita bercakap tentang perkataan daripada Allah yang mutawatir terus datang daripada Nabi, daripada Jibril itu sendiri. Masya-Allah. Jadi pada hari ini kita nak teruskan bacaan daripada ayat 19 ya. Bila kita melihat kepada ayat ini, tadi Allah bercakap tentang taubat. Taubat ini amat penting, apatah lagi ia adalah bekalan penting membina sebuah keluarga. Sehingga kan dalam ayat 19 ini Allah menyeru pada orang yang beriman. Selepas taubat Allah menyeru pada orang yang beriman agar jangan paksa-paksa hubungan dengan si isteri ketika bab waris, harta waris, dan juga diikuti dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah bergaul bermuamalah dengan ahli keluarga dengan cara yang baik. Mari sama-sama kita baca ayat 19 ini bersama dengan Ustaz Wan Ainuddin. Tadi kita dah dengar Ustaz di permulaan tadi Ustaz Wan Ainuddin baca Bayati dan juga Ros kan, Bayati dan juga Ros. Mungkin untuk ayat ini ada taranum yang lain pula Ustaz. Kita nak dengar Ustaz. Dan kata Ustaz tadi Syekh Nuaina kan, itu satu. Mungkin kalau saya nak juga dengar macam mana bunyi dari Malaysia. Masya-Allah. Silakan Ustaz. Kita order saja. Ada kalau boleh okey, ahlan wa sahlan. Dia secara zauknya kalau dia datanglah. Kalau Okey, dia keluar masuk lagu lain betul. nasiblah. InsyaAllah. Silakan. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض
يأتين بفاحشة مبينة حلاوة ما شاء الله. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi ini adalah ayat ke-19 memberi panduan kepada kita bagaimana kita berinteraksi antara seorang suami dan isteri. Dalam ayat ini Allah menyatakan jangan paksa ataupun jangan cari sebab, jangan buat pasal untuk kita kerana ada pergaduhan ataupun persekitaan pasal nak ambil balik apa yang telah diberikan, terutama bercakap tentang mahar, maka dibuat sesuatu untuk menjadi sebab. Padahal Allah menyatakan ia hanya layak apabila si isteri tadi itu melakukan fahishatin mubayyinah, melakukan perkara keji yang telah terbukti, bukan sekadar tuduh-tuduh ataupun sekadar sebagai satu tekaan semata-mata. Dan Allah mengingatkan dalam ayat ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ini adalah panduan yang sebenarnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saya, untuk kita semua. Ustaz, kita ambil pelajaran daripada ayat ini bahawa perlu bergaul, bermuamalah dengan keluarga, dengan isteri dengan cara yang baik, kerana mungkin kalau ada perkara-perkara yang dibenci kerana mungkin cara bercakapnya, cara interaksinya itu, Allah menyatakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah memang sudah meletakkan kebaikan yang banyak kepada pasangan itu. Itu sebabnya walaupun mungkin ada persekitaan ataupun perbezaan pendapat, seorang suami perlu mencari khairan kathira yang Allah telah letakkan pada setiap pernikahan. Ini adalah kaedah yang penting untuk memastikan satu pasangan itu, sebuah keluarga itu terus dapat dibina dengan panduan Al-Quran hingga sampai ke syurga. Dan ia diteruskan pada muka surat 81. Jika tuan-tuan buka di sana, kita akan melihat satu perkataan yang besar pada ayat 21, ya, istilah yang Allah gunakan tentang hubungan. Bila Ustaz Tarmizi, ya, Ustaz Wan Ainuddin, bila kita dulu kalau salam Tok Qadi tu, ya, macam mana cakapnya Ustaz kalau dekat dengan macam mana? Aku terima okey itu je Ustaz, ya, aku terima aja, aku terima ya. Okey, jadi di situ sebenarnya apa yang diterima, istilah yang Allah gunakan pada ayat 21 itu mitsaqan ghalidha. Itu adalah satu perjanjian yang amat berat, yang kita sudah pun lihat bahawa perjanjian ini datang daripada wali satu, kerana wali itu membengang amanah menjaga si anak perempuan. Tetapi lebih daripada itu, perkataan mitsaqan ghalidha ini digunakan oleh para nabi ketika mendapat amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya hubungan nikah itu bukanlah sekadar seperti minta kerja, ya, tak suka berhenti, ataupun kalau kita pergi mana Ustaz, kalau berjanji lagi nak beli rumah rasa tak suka jual, bukan sekadar itu, tapi ini adalah mitsaqan ghalidha yang sebenarnya menyebabkan para nabi bersungguh-sungguh menjaga amanah. Dengan sebab amanah itu dijaga, maka kesannya manfaat hidayah itu sampai kepada kita pada waktu ini. Dan kita juga ingin menjaga talian perjanjian yang berat ini kerana kita nak pastikan kebahagiaan hidayah ini sampai kita ke syurga. Jadi kita insya-Allah akan menyambung sebentar lagi, menyambung bagaimana surah An-Nisa kita baca dan kita faham untuk menjaga keluarga kita. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
kita bertemu kembali dalam My Quran Time. Hari ini kita dalam episod ulang kaji dan pastinya kita bersama dengan tetamu hebat kita Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin, Johan Kebangsaan 2010, 2015, 2016 dan Johan Antarabangsa 2016. Beliau juga Ustaz pernah menjadi Johan Tilawah di Libya Ustaz tahun 2010. Naib Johan dan beliau merupakan pengasas Akademi Al-Quran Al-Midad. Nama Al-Midad Putrajaya. Jadi orang-orang Putrajaya dan sekitarnya bolehlah mendaftar ataupun mengikuti pengajian Akademi Al-Quran Ustaz Wan. Dan menariknya juga Al-Fadhil Ustaz Wan pernah dijemput membuat jemputan bacaan Al-Quran di Vienna, Austria. Dan menariknya persembahan itu bersama-sama dengan Syekh Dr. Ahmad Nuainas. Allah. Itu yang Itu poin dia. Itu poinnya sebenarnya tu Ustaz. Vienna tu kira Vienna tu okey dah. Syekh Nuainas. Syekh Nuainas tu lagi, subhanallah. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan tetamu dan kita dengar bacaan daripada beliau dan saya tertarik sebenarnya Ustaz dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk berkongsi satu penerangan ataupun pernah Ustaz Wan Ainuddin berkongsi di Facebook live beliau. Namun sebelum itu kita nak mengajak dulu sahabat-sahabat kita untuk terus bergabung berinteraksi dengan kita menerusi platform rasmi kita, Facebook kita iaitu Sahabah Al-Quran My #Quran Time, juga kita ada My #Quran Time, YouTube kita, Telegram dan juga Twitter kita My #Quran Time Official, dan juga ikuti kami, bergabung dengan kami juga di Instagram My Quran Time Official. Jemput bergabung di situ, persoalan, pandangan, cadangan, ulang kaji, boleh menonton ataupun mengikut di situlah platform rasmi kita. Dan yang saya sebut tadi, di antara perkara yang saya tertarik dengan kupasan Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin dan saya kira penting untuk berkongsi saat ini dengan penonton semua, iaitulah tidak dikira bacaan bertajwid seseorang itu bila dia baca dengan bacaan yang ada beberapa bacaan contoh tu. Mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kita. Sebenarnya itu adalah kalam ataupun kata-kata yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'at al-Ashr. Dia kata falaysa at-tajwid bi tamdhiqil lisan. Tidaklah seorang tu dikatakan baca bertajwid kalau seorang tu tamdhiqil lisan, dia baca tu dengan seperti at-tamdhiq ni macam ada satu luqmah dalam mulut. Tamdhiq tamdhiq makanan dalam mulut macam ada satu luqmah, ada makanan dalam mulut. Jadi dia orang ada makanan, lepas tu dia bercakap macam mana bunyi dia. Jadi maknanya semua benda tebal lah dia. Dia baca kan, contoh dia baca ma'alal muhsanati minal azab waladdallin, semua. Jadi itu dia panggil tamdhiqil lisan. Bila Imam Jazari komen itu, ada ke orang yang memang dia maknanya kata ulama, maknanya ia berlaku pada zaman beliau. Zaman beliau berlakulah tu kan. Jadi kata Imam Jazari apa lagi, wala bi taqa'iril fam. Taqa'iril fam ni taqa'ur ni seorang yang bercakap dengan menekan-nekan. Dia tekan bahagian mana? Dia tekan dengan aqsa, dengan bahagian kerongkong. Maknanya dia bercakap tu bila dia tekan kerongkong ni dia bunyi macam jadi kita tahu huruf halqi keluar daripada sini. Huruf hamzah ha, ain ha, ghin dengan kha. Jadi bila dia tekan di kerongkong menyebabkan keluarnya huruf bunyi seperti mana bunyi ain. Kalau kita nak tahu orang cakap dengan taqairil fam ini, kita dengar, kita tengok cerita Doraemon. Okey. Contoh okey, itu yang kita dengar. Doraemon. Okey. Itu tahu ni Okey. Jadi itulah bunyi ain. Jadi suara yang dia sebut. Kalau orang tak boleh sebut ain, boleh berlatih dengan kaedah tadi. Kalau baca dia bunyi macam mana Ustaz? Mungkin kita bunyi nak pasti. Baca contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dia Kepit dia punya suara tu kan. Bunyi ain. Okey. Penting ni. Satu lagi wala bi ta'wijil fak. At-ta'wijil fak ini adalah seorang yang baca ta'wijil fak, dia baca dengan condong. Semua sebutan ada condong. Macam imalah. Leweh. Leweh. Kalau orang Pantai Timur sebut leweh. Leweh ni
dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau bila kita dengar orang baca macam tu, ta'wijil fak istilah yang digunakan oleh Imam Jazari itu bukan tajwid kata Imam Jazari. Tapi kalau katakan ada qiraat yang meleweh itu macam mana? Itu qiraat, itu wajah bacaan. Itu wajah bacaan. itu lain. ada soalan tu Ustaz. Ada soalan. Nanti kita nak tanya. Kita nak tanya. dah Okey, dengar ngaji dulu. Okey, teruskan Ustaz. Itu soalan penting tu Ustaz. Tentang lahjah tadi Ustaz. Lahjah. Menarik Ustaz tu. Okey. Sila Ustaz. Jadi tiga ni maknanya Tiga. apa tadi? Tamdhir, Tamdhir, taq'ir dan juga ta'wijil fak. Tajwid. Al-fak, jadi dia baca semua condong-condong semua. Maknanya baris tu fathah. Tapi dia baca imalah. Okey, tak kena. Kemudian Imam Jazari sebut lagi wala bi tar'id as-saut. Tar'id as-saut. Tar'id maksudnya ada satu getaran. Ihtizaz. Dia baca tu macam contohnya orang yang dia getarkan suara dia pada ayat-ayat yang azab contohnya. Jadi dia getarkan suara dia sengaja getarkan. Dia bukan sedih tapi dia sengaja getarkan menyebabkan putusnya huruf-huruf tadi. Penting tu. Jadi dia sebenarnya sebab huruf dengan huruf dalam satu kalimah tu dia bersambung. Sebab tu ulama larang sangat bila kita baca huruf qalqalah yang kubra. Qalqalah di tengah kalimah kita Potong terus. putuskan suara. Sebab apa? Sebab dia akan jadi putus kalimah, kesenyambang semua. Jadi itu adalah salah satu daripada Contoh Ustaz yang tadi tu. contoh Tarak itu. ayat ikan ayat azab lah. Ayat azab. Ayat azab. Kalau kita ambil tadi mungkin muka surat Mana tadi? apa tadi ya? Kita ada Ini Ayat 17 18 tu dulu. Betul. Ayat 18 tu. mungkin saya ambil sebahagian. kat ujung tu lah. Wala ini tu. Ulaika. Okey. Ulaika a'tadna lahum. Jadi itu dia sengaja buat. Sengaja buat. Tapi kalau orang tu macam Kalau perasaan dia datang dengan sendiri tak apa. tak apa. Tak apa dia datang sendiri tak apa, macam imam yang terlampau sedih dia merasai ayat tadi tu, maka dia keluar kesedihan itu dipanggil sebahagian daripada solat tu lain. Ada satu contoh yang saya tengok Fadil Ustaz Wan buat yang terputus mat dia tu yang dia itu macam mana Ustaz contoh dia tu? Tapi itu dinamakan, contoh yang Ustaz Wan ada buat tu tuan-tuan dan puan, sebenarnya dia dekat dengan masyarakat sebab kadang-kadang berlaku Ustaz. Kalau kita dengar ada ayat itu yang Ustaz buat contoh ketika live itu kan. Dipanggil wala at-taqti' wala bi taqti'il mat. Taqti'il mat ini adalah dia putuskan mat. Jadi sebenarnya ulama tafsirkan syarahkan wala bi taqti'il mat ini, sebahagian ulama yang menolak tarannum, menolak maqamat ini, dia mengatakan orang yang baca mat, lepas tu dalam satu mat itu dia ada tabaqat suara, ada naik tinggi tu. Contohnya waladdallin. Jadi dia dikira taqti'il mat, jadi potong. Dia nak kalau boleh satu mat dengan satu nada yang sama, level yang sama. Tapi sebahagian ulama dia menolak syarah penangan ini. Dia mengatakan taqti'il mat ini adalah orang yang berlebihan dalam dalam membaca mat tadi sehingga melahirkan kalau alif baru, kalau waw mat tu waw baru. Contohnya mustahzi'in. Jadi tengah tu dia jadi putus kan? Dia putus. Dia taqti', dipotong tengah tu jadi tambah hamzah satu. Itu yang tambah definisi tu. Jadi sebenarnya dia tak boleh bergantung. Dan perkara itu mungkin dalam taranum lah yang banyak berlaku, boleh berlaku Ustaz ya. Dan kemungkinan juga dia boleh berlaku pada bacaan biasa sekalipun. Biasa pun ya. Dia kemungkinan berlaku. Cuma kita tak boleh nak gambarkan perkara ni sehingga kita terjun ke bidang itulah. Duduk dalam benda tu baru kita jumpa masalah tu. Ya, Maksudnya itu pentingnya, betapa pentingnya ilmu tajwid itu sendiri. Dan pentingnya bertalaki dengan guru yang betul lah, maksudnya rujukan-rujukan yang betul. Malah sebenarnya kalau perkara ini Ustaz tulis kat Facebook pun tak faham juga pun. Kecuali bila jumpa Ustaz bagi tahu contoh ni baru tahu okey yang ini kadang-kadang dia nak tambah kan, nak kalau suara tu apa Ustaz yang macam burdah tu kan. Jadi dia akan
berpusing-pusing kat situ tu kan. Okay, baru belajarlah kan. Okey. Burdah itu dibenarkan. Dibenarkan, Cuma ya. jangan sehingga menambah huruf ataupun mengurang huruf. Yang problem kita ni yang ulama larang sangat bila kita tambah huruf Quran ataupun mengurangkan huruf Quran. Itu saja. Masya-Allah. Jadi ini adalah pencerahan yang Ustaz. penting Alhamdulillah. bila kita melihat lebih mendalam komentar daripada ulama berkaitan dengan bacaan bacaan, kerana kita memang akan berminat dengan bacaan yang bagus kan, tetapi kita tidak melampau-lampau tidak berasaskan kepada panduan ilmu yang benar. Itu yang kita belajar pada hari ini, alhamdulillah. Ada sikit tambah satu last sekali. Dia ada dua tiga lagi yang memang Jazari sebut. Cuma saya nak sebut yang last. Sebab yang ni orang Melayu ke orang Arab ke dia berlaku kesalahan ni. Imam Jazari sebut yang akhir itu, Imam Jazari kata wala bihasramatir ra'at. Wala bihasramah ar-ra'at. Hasramatir ra'at ini orang yang menyebut ra itu dia tekan huruf ra sehingga putus suara dia. Ataupun berlebihan dalam menyebut ra. Contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipikir tu tajwid. Dipikir bagus bacaan dia. Kalau orang dengar tajwid dia. Tak. Imam Jazari kata itu bukan tajwid. Hasramatir ra'at, berlebihan dalam menyebut ra sebab dia tidak kena dengan sifat dia. Sifat ra itu adalah sifat dia adalah bainiyah antara syiddah dan juga rakhawah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu hasramah ar-ra'at. Jadi itu yang kepentingan makhraj dan sifat tadi tu. Maknanya memang tak bercerai daripada tajwid. Betul. Mesti kena masuk dalam tajwid. Dalam tajwid itu sendiri, ya Allah, subhanallah. Dan jadi kalau katakan makhraj ataupun sifat ini diasingkan, maksudnya kita hanya cuba tiru-tiru je lah kan kepada bunyi yang mungkin tidak daripada sumber yang tepat. Sebab tu saya cakap tadi yang logat tadi tu Ustaz. Lahjah tadi. Lahjah. Sebab ada pandangan juga yang menyatakan Wanuddin bahawa kita baca ni lahjah Quraisy ke apa Ustaz? Jadi dialek Quraisy ke macam mana? Jadi kita pun dengar macam terkejut jugalah. Jadi itu yang kita nak bertanya. Ataupun ada ayat dulu sebelum Ustaz Wanuddin menjawab soalan itu. Ya. Kita sebenarnya kita kalau boleh nak meneruskan sambil itu mungkin lepas ini nak melihat kepada cara bacaan Bacaan ini adakah bacaan kita ni Quraisy ke ataupun bukan Quraisy Ustaz tapi kita baca dulu daripada halaman 82 iaitu pada ayat yang ke 26 26 kerana ini adalah komentar daripada Allah Subhanahu taala tentang seruan bagaimana menguruskan keluarga, bagaimana kalau ada yang mampu ataupun tidak mampu dalam berumah tangga, diberikan panduan pada ayat 25 dan segala peraturan-peraturan pada ayat 1 hingga 25 daripada al-Quran ini Allah mempunyai sebab. Jadi kita tak tahu kecuali Allah beritahu yuridullahu liyubayyana lakum untuk Allah terangkan, memberi hidayah pencerahan jalan kehidupan orang sebelum ini dan juga Allah nak kita ini bertaubat. Ini satu daripada 3 ayat yang bermula dengan yuridullah. Pada ayat yang seterusnya pun wallahu yuridu dan juga yang ke-28 itu yuridullah. Jadi Allah mengulang-ulang ini. Kita perlu beri perhatian. Kadang-kadang mungkin kerana banyak sangat peraturan kita rasa macam ini adalah menyusahkan. Ataupun sebenarnya Allah nak apa ni? Jadi mari sama-sama kita lihat pada ayat 26 sebelum kita mendengar komentar Ustaz Wan Ainuddin. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن عظيما يريد
وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, 3 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang apakah yang diinginkan ataupun dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau kita lihat pada ayat yang ke-26 itu Allah menerangkan kepadamu, yang menunjukkan jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu dan dia menerima taubatmu. Jadi dalam surah An-Nisa ini ada banyak kali Allah mengulang kerana taubat ataupun istilah taubat ini, malah diulang pada ayat 27 itu wallahu yuridu an yatuba alaikum, ya, Allah mengulang lagi taubat kerana dalam kita membina sebuah keluarga yang berjaya, kita tidak lari seperti mana yang kita bincang Ustaz ya, lagikan lidah Allah tergigit. Kan, jadi kita akan silap dan tersilap, apatah lagi kalau kita bercakap tentang hubungan antara dua orang insan yang selama ini duduk rumah berbeza, ayah berbeza, mak berbeza, nasi makanan kegemaran makan berbeza, semua berbeza, tiba-tiba disatukan dalam satu rumah. Sudah tentunya mesti ada pertelingkahan ataupun perbezaan, tetapi bagaimanakah cara menguruskan perkara ini? Taubat, kerana di dalam ayat yang ke-28 di hujung itu Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini amat lemah. Kerana lemah itulah kita boleh mengikut kepada perkara-perkara yang tidak bagus, ya, dan bila kita bertaubat, kita sebenarnya kembali kepada sumber yang satu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita membaca sebentar tadi, kita membaca dengan kaedah Quraisy ke Ustaz? Kan itu nak tanya tu. Silakan. Saya ya. Subhanallah. Dia kena halus lah kalau masuk Ustaz. Pasal bila kita tahu bahawa ini mutawatir kan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada lahjah. Apa maksud lahjah ini? Pasal saya ada semayang dekat masjid yang dengar tiba-tiba bacaan lain sikit kan. Jadi bila pernah dulu dengar di luar negara tak pelik sangat, tapi ada orang cakap ini ustaz ni tersilap kan. Pasal Nabi takkanlah ada yang begini, ada yang begini. Jadi silakan. Sebenarnya apakah kita baca dengan lahjah Quraisy? Ya, kita tak nafikan Nabi itu Quraisy. Ya. Al-Quran itu diturunkan dengan lughah yang fasih. Tetapi tidaklah Al-Quran itu turun dengan lahjah Quraisy semata-mata. Tetapi Allah Taala menurunkan sebahagian ayat itu turun dengan contohnya lughah Najd, lughah Hijaz, lughah Yaman, lughah apa lagi, Bani Tamim, Huzail, Uqail, Bani Asad, Bani Qais, Hawazin, contoh banyak. Bukan kata satu, tetapi penekanan ulama bila kita mengambil bacaan Al-Quran itu yang paling penting dua benda. Pertama talaqi, kedua musyafahah. Jumpa guru, yang kedua musyafahah mulut ke mulut. Itu saja. Jadi benar atau tidak bacaan kamu dengan syarat guru kamu itu fasih. Seorang yang boleh membetulkan kamu, satu. Dan apa kamu terima benda yang betul. Lepas tu ada riyadatul lisan. Lepas tu tadi kata dengan syarat-syaratnya tidak ada takalluf dan ta'assuf sebagainya. Dan syarat yang paling utama adalah talaqi dan musyafahah. Sehingga kan sebahagian ulama mengatakan andai kata seorang guru itu dia ada sanadnya dan dia diberi izin untuk mengajar, syekh di sana dah ada guru nak baca. Dan bila kita dengar syekh ni baca, dia berlainan cara bacaan dia daripada syekh-syekh yang lain. Maka kata ulama kena ikut dia. Subhanallah. Sebab apa dia? Syarat kepada diterimanya bacaan Al-Quran, tilawatul Quran itu syarat dia mesti dengan musyafahah. Itu syarat dia. Oh, lain sikit, tak apa lain. Tapi sebab syarat dia kamu talaqi dan orang tu layak untuk jadi guru. Itu syarat dia. Jadi bukan syarat dia kena baca lughah Quraisy ke apa. Dan kita kalau kata kena baca lughah Quraisy, Quraisy mana kita pergi jumpa? Mekah ke yang dah berhijrah ke Madinah ya. Dan Quraisy sudah tersebar. Quraisy sudah tersebar ke mana-mana saja. Dan kita nak tahu kalau katalah dialek Mesir itu kita tidak membaca dengan Mesir. Mesir ini satu lubuk Quran. Al-Quran daripada dulu pun diambil daripada Mesir. Bila sebut negara Quran secara tilawahnya adalah Mesir. Seluruh dunia sekarang ini kalau mereka pergi ambil bacaan bersanad. Dalam sanad tu mesti ada, pergilah mana-mana, Sudan ke Jordan ke mana-mana, kita akan lalu sanad tu pada satu orang. Orang ni orang Mesir. Paling kurang satu. Seorang.
Subhanallah. Pergilah mana-mana pun dapat sanak. Saya bukan ngaji orang Mesir, saya mengaji orang Syam contohnya. Jadi orang Mesir tak boleh pakai contoh kalau kita nak kata macam tu kan. Tapi kena ingat dalam sanak tu kita akan jumpa juga satu orang Mesir. semua akan lalu pasal orang tu. Ya, Seorang tu saya lupa nama dia, tapi nama dia tak silap saya nama Syekh Ibrahim. Lupa nama. Tapi kita akan lalu seorang nama Syekh ni. subhanallah. Jadi jangan tolak Mesir dalam bab Quran. Jangan tolak Mesir sebab seluruh orang pun ambil daripada Mesir belaka. Seluruh perguruan dalam tilawatul Quran ambil daripada Mesir belaka. Jadi menghormati. Jadi ini penting untuk kita memahami tentang bacaan ini ya. Mungkin ini adalah satu perbincangan yang bagi setengah orang mungkin kata saya tak tahulah yang cikgu ni dia talaqi ke musyafahah ke bertemu ke ataupun Quraisy ke tak Quraisy ya. Tetapi dengan pelajaran kita pada hari ini kita tahu bahawa sebenarnya bertemu itu penting ustaz ya, dan malah zaman online sekarang ini kalau cakap tentang talaqi musyafahah itu online ni kira talaqi dan musyafahah ke ataupun pasal dia kalau depan-depan ni lain ustaz ya berbanding dengan nampak dekat TV sekarang ni kan, memang mulut ustaz lebih terang daripada dia kalau ada 50 orang pelajar kan talaqi ini satu-satu. Jadi ustaz komen sikit ustaz tentang pembelajaran online di TV ni sekarang ni. Pembelajaran online di TV itu pertamanya kita kena tahu bahawa ya ada pertemuan tetapi tidak mencukupi syarat dia. Syarat dia mesti dia kena guru tu kena tengok murid dia. Secara live Satu. Yang Sekarang ni kedua, kita nampak kamera je ustaz ya. dia syarat talaqi tu pertama pertemuan. Bertemu tu kita bertemu guru pun tengok kita bertemu. Dua-dua maknanya saling bertemu. Jadi yang kedua kita tengok mulut guru je betul. Anak murid tengok mulut guru tapi murid tak guru tidak boleh menegur kesilapan murid. Betul. Maknanya ya betul ada talaqi tetapi syarat dia tak cukup. Syarat tak cukup. Jadi kita tak boleh tolak semua. Betul. Tapi kita kena kata itu untuk menggalakkan orang baca Quran, kita kena sokong benda ni. Tetapi dia kena cari guru pula. Tapi nak mengiktiraf orang ni lah tok guru aku yang saya kena hormati seperti mana dia seorang murabbi, tidak. Tak boleh. Tak sampai tahap tu. Syarat sebab apa dia bukan murabbi kita. Murabbi ni orang kita kena duduk khidmat dengan dia semua itu murabbi. Tapi menghormati dia sebagai orang kita terima sebahagian ilmu itu kena terima lah. Jadi ini mesej penting untuk kita lah tuan-tuan ya yang menonton di YouTube ataupun di TV sebenarnya memang bercakap tentang talaqi dan musyafahah tadi itu ada dia punya ketidaksempurnaan walaupun kita memang ada kemudahan kita menyokong dan teruskan tuan-tuan bersama dengan Quran Time tetapi dalam masa yang sama cari ustaz-ustaz cari cikgu untuk menegur kerana dia bukan sekadar murid tengok cikgu tapi cikgu pun kena tengok murid, malah itu lebih penting disebabkan apa pasal kita nak pastikan apa yang kita baca apa yang kita faham pun semua ilmu ini perlu disemak dan diuji agar disahkan kefahaman dan cara kita melaksanakan. Jadi kita cara tu boleh inilah ke Akademi Al-Quran Al-Midan di Putrajaya satu sebelum berakhir antara yang pernah dikongsikan oleh Ustaz Wan Ainuddin tips beliau jaga suara Ustaz, saya pernah bertanya kepada beliau antaranya ialah bila kita bercakap tu jangan terlalu kita melontarkan suara dengan kuat dan juga kurang ketawa Ustaz. Dan ini yang saya perhati ada pada Ustaz Wan, dia cakap slow je, slow. Kena jaga tu ya. Maksudnya itu antara tip menjaga suara daripada Ustaz Wan, insya-Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wan Ainuddin dan kita mohon pada Allah Subhanahu taala Allah pelihara kita dengan ilmu yang benar, dapat kita bertemu dengan guru yang bagus untuk kita dipimpin mursyid sampai ke syurga Allah Subhanahu taala. Saya mohon pada Ustaz Wan Ainuddin untuk berdoa mengakhirkan program kita pada hari ini. Silakan Ustaz. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk terus dipimpin oleh guru yang bagus, yang mursyid, untuk kita belajar al-Quran, kita memahami dan juga kita mengamalkan isi kandungannya. Dan inilah salah satu daripada usaha kita, menyuruh pada tuan-tuan untuk bersama dalam Wakaf untuk Ummah, satu platform untuk kita sama-sama menyumbang dan juga kita menyebarkan program Al-Quran bersama guru-guru untuk sama-sama kita mendapat sumber ilmu yang baik untuk selama kita teruskan mengamalkan bacaan dengan tartil, dengan tilawah yang benar yang diajarkan terus ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita bertemu pada jam 11 malam ini, pada jam 6 esok untuk ulangan, kita menyimak bacaan sebentar tadi dan memahami intisari yang dikongsikan oleh Ustaz Wan Ainuddin sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang setia bersama My Quran Time. Terima kasih rancangan ini yang dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu pada halaman baru esok. InsyaAllah My Quran Time, baca, faham, amal insyaAllah.